Assalamualaikum, salam sejahtera, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Sejak kebelakangan ni kita tengok ada beberapa isu, ada beberapa kes iaitu kes bully, kes ragging yang terjadi dekat peringkat sekolah, dekat sekolah-sekolah berasrama penuh. Dan secara tiba-tiba ada beberapa individu yang mencadangkan untuk bekas-bekas tentera, bekas komando dilantik untuk jadi warden asrama. Habis budak-budak ni. Jadi, untuk video kali ni aku nak share dengan korang, okey, pendapat aku dan pendapat ataupun feedback yang diterima oleh aku, oleh bekas tentera, oleh tentera sendiri berkenaan dengan cadangan ni. Sebelum tu, macam biasa guys, okey, minta korang tolong tekan butang subscribe dan tekan juga butang loceng supaya korang jadi antara yang pertama untuk dapat tengok siaran eksklusif video-video daripada channel YouTube Rais Hamid. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Sebelum aku bagi ulasan berkenaan dengan cadangan daripada beberapa individu ni, aku ada terbaca satu post dekat Facebook ni, dia menerangkan, okey, orang kata keluhan pekerjaan ataupun jawatan yang memang sedia ada dekat asrama-asrama ataupun sekolah-sekolah berasrama penuh iaitu warden asrama. Antara keluhan yang diberitahu adalah allowance RM240 sahaja dan kena bekerja 24 jam. Individu ini juga menyatakan bahawa jawatan warden asrama ni banyak telah ditolak oleh guru-guru dekat sekolah tu sendiri. Sebab apa? Bila dorang habis je mengajar dekat sekolah, dorang kena bergegas pergi ke blok asrama, nak kena make sure okey pelajar-pelajar ni makan dengan aturan yang betul, dengan disiplin. Lepas tu kena make sure juga kebersihan, kena make sure juga dorang ikut peraturan-peraturan dekat asrama tu, kena make sure dorang turun bersukan, kena make sure dorang turun pergi solat dekat masjid. Itu belum lagi nak kena make sure tak ada vandalism, dorang tak buat kerosakan dekat peralatan dekat asrama, dekat tingkap ke, dekat punda ke. Lepas tu termasuklah nak memastikan bahawa tak ada insiden bully ataupun ragging. Dan juga warden asrama ni kena juga memantau orang kata dari segi keselamatan dan kesihatan pelajar-pelajar yang menginap dekat asrama ni, kena cek diorang demam lah, kena cek diorang ni sakit, cedera dan sebagainya. Lepas tu pula bila cikgu-cikgu ni diorang tengah melaksanakan tanggungjawab sebagai guru dekat sekolah, tiba-tiba nak dijadikan ceritalah loceng penggera keselamatan berbunyi dekat bangunan asrama, dah kena kelang kabut pula pergi cek, nak kena make sure, nak kena cek ada asap rokok ke, ada kebakaran ke. Kadang-kadang dengar pula bunyi orang menjerit, bunyi orang histeria, bunyi gedebuk-gedebak macam orang kena pukul, macam orang tengah bergaduh. Itu belum sampai lagi tahap nak kena mengejar pula pelajar-pelajar yang duduk dekat asrama ni. Ada yang keluar dekat lubang pagar sekolah lah, pergi fly outing lah. Yes! Warden yang nak kena kejar semua tu. Dan juga memang macam-macam lagi lah kalau kita nak tengok apa orang kata karenah pelajar-pelajar yang duduk dekat asrama ni. Aku tahu. Aku juga dulu adalah pelajar yang menginap dekat asrama. Aku tahu PL budak-budak dekat asrama ni. Sampai ada yang tahap pelajar sekarang ni dah berani ugut warden, dah berani nak gaduh warden, sabotaj warden, pergi conteng dekat kereta lah, bocorkan tayar. Itu antara keluhan yang aku baca dekat posting ni lah. Dan bila ada suara-suara yang mencadangkan supaya bekas tentera, bekas komando ni diserap untuk dijadikan warden dekat asrama, jujur aku cakap, dekat kalangan bekas tentera ataupun tentera sendiri, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Suka hatilah kan? Itu diorang punya pandangan masing-masing. Okey, kita kena respect. Yang mana yang setuju ni, antara apa yang diorang suarakan adalah memang benda ni sesuai dengan pengalaman sebagai seorang tentera, budak-budak ni lagi berdisiplin dan sebagainya. Tak ada masalah kalau nak kontrol budak-budak ni. Kalau askar ni kita dah ditrain untuk pergi perang apa dan sebagainya, kuat dari segi mental dan fizikal. Kita ada juga kursus-kursus yang telah kita sertai sebelum ni, kursus kepimpinan lah, kursus orang kata nak jadi instruktor lah. Jadi insya-Allah kalau nak bekas tentera macam aku ni jadi warden dekat asrama, memang tak ada masalah lah. Memang semua di dalam genggaman
Nampak tak? Tapi yang mana tak setuju pula, okey, antara pendapat yang dorang luahkan dari segi bayaran gaji. Setelah segala bakti dan jasa yang telah dikorbankan demi mempertahankan negara Malaysia ni selama 14 tahun, 20 tahun, 30 tahun lebih, tiba-tiba kena serap jadi warden, agak-agak berapa gaji yang dorang sanggup bagi? Bukanlah dorang minta gaji sampai 10,000, 20,000, tak. Tapi aku rasa mungkin gaji yang ditawarkan 1,400, 1,500, dan kena ingat bekas-bekas tentera ni masih lagi ada tanggungjawab sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa yang kadang-kadang ada 4 orang anak, 5 orang anak. Dan kena fikir juga, bekas-bekas tentera ni bila dorang dah keluar daripada tentera, dorang punya mindset, aku nak spend time dengan anak bini aku. Aku dah habiskan masa berpuluh-puluh tahun, okey, mengorbankan segala-galanya dari segi masa dan semuanya demi kita nak menyumbangkan bakti kepada negara. So orang kata mentaliti tu kita nak rest sikit lah, kita nak redeem balik masa yang telah kita korbankan tu, kita nak spend time dengan family dan sebagainya. Dan kalau ada pekerjaan pun kita tak nak lah kerja yang macam askar juga, kita nak ada kerja orang kata yes, dapat cari makan juga, dan insya-Allah kena lebih daripada apa yang kita dapat masa dekat dalam tentera lah. Takkan kita nak downgrade diri kita, sebab kita masih ada tanggungjawab yang kita perlu beri makan, tempat tinggal, pakaian. Kena consider juga, okey, kita punya bakti, kita punya jasa semasa kita berkhidmat dalam tentera tu, dan juga kita punya tugas nanti masa kita jadi warden tu. Itulah dia, kena consider dari segi gaji, dari segi masa, dari segi orang kata tugas dan tanggungjawab tu kena ambil kira jugalah. Kalau nak cerita daripada pendapat aku secara personally, pendapat yang aku bagi tahu tadi tu, yes, benda-benda ni perlu diambil kira lah kalau nak ambil bekas tentera ni jadi warden. Bab tugas dan tanggungjawab tu insya-Allah tak ada masalah, tapi kena consider dari segi masa bekerja, dari segi orang kata bayaran gaji, nilai gaji tu dan sebagainya lah. Yes, perlu ambil kira benda-benda ni. Bila korang yang minta untuk bekas tentera ni jadi warden, so janganlah expect okey kita boleh layan belai-belai, jangan buat salah, jangan buat salah, okey, ketuk ketampi. Kita tak buat macam tu. Tentera ni korang pun tahu tegas. Kalau setakat nakal-nakal, berguling-guling apa semua ni, kena gendam dalam lumpur, gendam dalam longkang apa semua ni, janganlah petikai pula. Korang minta bekas komando, so kita akan bagi juga orang kata pengawasan, okey, ala-ala komando jugalah. Nanti ada pula mak bapak bising komplain, anak saya bukan tentera, kenapa diperlakukan sebegini, ini baru sekolah aja, kenapa ambil sampai komando bekas tentera untuk jadi warden. So memang banyak benda yang perlu diambil kira kalau betul nak buat juga, nak ambil juga bekas tentera, bekas komando ni untuk jadi orang kata warden dekat asrama ni. Kena ambil kira, kena buat satu SOP, kena buat satu ketetapan, orang kata standard prosedur yang memang betul-betul ambil kira semua benda-benda yang aku bagi tahu ni. Dan juga last sekali lah, sebenarnya pada aku kan, dia bukannya masalah dekat warden, sebenarnya bukan dekat masalah pengurusan orang kata asrama sekolah ni. Sebenarnya masalah buli apa semua ni berpunca daripada pelajar-pelajar tu sendiri. Macam yang aku pernah buat interview dengan pelajar-pelajar yang masih bersekolah dekat asrama, dorang sendiri akui bukan masalah cikgu, bukan masalah warden, masalah pelajar-pelajar, mentality, okey, pemikiran otak pelajar-pelajar tu sendiri. Jadi sebelum kita nak melaksanakan idea-idea ataupun cadangan-cadangan nak ambil bekas tentera apa semua ni, apa kata pihak KPM, okey, guru-guru dan sebagainya ni, cuba menyelami dulu, cuba dulu sentuh hati pelajar-pelajar ni, cuba ubah diorang punya pemikiran, diorang punya hati apa semua ni, supaya kegiatan ataupun budaya buli-membuli ni dapat dibendung, at least lah dapat kita kontrol sikit lah, supaya tak ada yang melibatkan fizikal, tak ada yang melibatkan sampai jadi gila, kecederaan apa semua ni. Itu adalah pendapat peribadi aku, pendapat bekas-bekas tentera yang aku dengar, dan juga pendapat tentera yang mungkin akan berhenti satu hari nanti. Apa pula korang punya pendapat? Boleh tulis dekat ruangan komen, dan boleh share video ni, okey, supaya dapat reach, okey, maybe Kementerian Pelajaran ke, maybe orang-orang yang bagi cadangan nak bekas komando, nak bekas tentera untuk jadi warden asrama ni, mungkin dorang tak pernah dengar keluhan, okey, ataupun pandangan daripada bekas tentera itu sendiri. Yang ini aku bagi tahu sekarang ni. Tolong share supaya diorang dapat dengar sendiri apa aku cakap ni. Dan macam biasa guys, jangan lupa untuk tekan butang
like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Dan insya-Allah majulah sukan untuk negara, tiba majulah sukan supaya masalah buli-buli apa semua ni semua dapat diselesaikan. Okey, kepada pelajar-pelajar, student-student, budak-budak sekolah ni, okey, korang ni fokuslah nak belajar. Okey, tak payahlah nak masuk asrama, nak tunjuk something, nak jadi gangster. Korang tak hidup dekat dunia sebenar lagi. Korang ni spender pun mak dengan bapak belikan lagi, tahu tak? Nanti bila korang dah habis belajar dengan result yang mungkin cukup-cukup makan dan sebagainya, nah nanti bila dekat luar nanti korang baru tahu struggle nak survive dekat dunia luar tu, barulah korang menyesal. Kenapalah dulu aku jadi pembuli. Mungkin orang-orang yang kau bully tu doakan kau yang buruk-buruk. Impact nanti dapat masa kau dah habis sekolah nanti macam mana. Jadi fikir-fikirkanlah, okey, stoplah semua bully-bully ni, okey, kita ubah daripada sekarang. Tak rugi apa pun kalau kau tak bully-bully ni apa semua ni, okey. Kalau nak bully setakat suruh basuh kain apa semua tu, itu normal. Tapi kalau dah melibatkan fizikal, tumbuk menumbuk apa semua ni, tu dah melampau lah bagi aku. Tambah dekat level budak-budak sekolah. So insyaAllah kita jumpa dalam next video. Awalkan solat. Hari-hari kita kena baca Quran walaupun satu muka saja. InsyaAllah setiap tahun kita boleh khatam Quran. So kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye guys. See ya.